الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلة. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair. Amma ba'd. Pada pelajaran kita yang lalu kita telah membaca beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat sifat ataupun disebut juga sebagai ayat mutasyabihat. Jadi pada petang ni kita nak membaca tafsiran, membaca dan mengemukakan tafsiran para ulama, khususnya ulama-ulama salaf. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat mutasyabihat? Apakah yang dimaksudkan ayat mutasyabihat? Kalau kita baca di dalam kitab Mawsu'atut Tafsir Al-Ma'thur, di sini di dalam tafsir ini dia mengumpulkan pendapat-pendapat ulama salaf, sama ada daripada kalangan sahabat ataupun tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kalau kita tengok pendapat Ibnu Abbas, an Abdullah bin Abbas min tariqil Aufi qala mutasyabihat al-mansukhat, maknanya ayat-ayat yang dimangsuhkan. Apakah yang dimaksudkan ayat yang dimasukkan? Ayat yang dibatalkan. Itulah ayat mutasyabihat. Sebahagiannya ayat itu ada dalam Al-Quran tetapi hukumnya dibatalkan. Di antara ayat yang dikatakan dibatalkan hukumnya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Maka ayat ini menunjukkan ayat bara'ah, maknanya ayat perlepasan. Rasulullah berlepas diri dengan orang kafir, maknanya tak payah dakwah. Tak payah dakwah, kami dengan agama kami, kamu dengan agama kamu. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami, bagi aku agamaku. Jadi sebahagian ulama tafsir kata ayat ni dah hukum dia dimangsuhkan dengan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah manusia ke jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan dan berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang baik juga. Jadi sebagai ulama tafsir kata lakum dinukum waliyadi itu ayat mangsuh. Ayat apa dia? Bara'ah. Bila ayat bara'ah dia dibatalkan dengan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka ayat mangsuh itu kalau mengikut Ibnu Abbas bahawa itulah yang dipanggil mutasyabihat. Semua ayat-ayat yang dimangsuhkan semua mutasyabihat. Itu majoriti pendapat ulama daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in. Ayat mangsuh itulah ayat yang disebut sebagai mutasyabihat. Disebut juga selain daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jubair, semua berpendapat demikian. Dan pendapat yang kedua daripada Muqatil bin Sulaiman, ayat mutasyabihat ini, pendapat yang kedua, huruful muqatta'ah fi awalis suwar, huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah. Seperti apa? Alif lam mim. Tahu tak makna dia? Apa makna alif lam mim? Alif lam mim sad, alif lam mim ra, alif lam ra. Ini dipanggil apa? Huruful muqatta'ah fi awalis suwar. Huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah. Sebab itu ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan huruf yang terpotong ini di permulaan surah, mereka menyebut Allahu a'lamu bimuradihi. Apa maksud Allahu a'lamu bimuradihi? Allah lah yang lebih mengetahui tentang maksudnya. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Jadi manusia tak tahu. Nak menunjukkan
bahawa ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ini terbatas. Bila sebut manusia, termasuklah Nabi SAW. Nabi sebahagian daripada manusia, dia sendiri pun tidak mentafsirkan, menhuraikan, mensyarahkan huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah. Sebagaimana beberapa contoh yang kita bacakan tadi. Bila Allah Ta'ala saja yang mengetahui, kan ayat mutasyabihat Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. Jadi huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah pun Allah Ta'ala saja yang tahu. Alif lam mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra. Nabi sendiri tak boleh nak tafsir. Apatah lagi ulama-ulama. Sahabat pun tak tafsir. Sebab itu ulama tafsir kata Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui tentang maksudnya. Maknanya pendapat yang kedua tentang ayat mutasyabihat adalah huruf yang terpotong di permulaan surah. Pelajar-pelajar boleh tulis. Pendapat pertama kata ayat yang dimangsuhkan. Sama ada dimangsuhkan ayat ataupun dimangsuhkan hukum. Hak tu mutasyabihat. Pendapat yang kedua kata huruf yang terpotong di permulaan surah. Yang tu mutasyabihat. Sebab apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang maksudnya. Kalau kita baca dalam Durul Mansur yang dikarang oleh Imam Syuyuti. Imam Syuyuti ni orang yang kuat Asy'ariyah. Bagaimana dia mentafsirkan, menghuraikan tentang ayat mutasyabihat. Dia pun menakalkan sebahagian daripada pendapat ulama tentang ayat mutasyabihat. Yang pertamanya dia kata, akhraja Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim min tariq Aliyin an Ibni Abbas qala. Telah mengeluarkan oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim daripada jalan Ali daripada Ibnu Abbas, iaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum dia menghuraikan tentang ayat mutasyabihat, dia kata muhkamat. Sebab dalam Quran kata apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kitab. Sebahagian daripada isi ataupun ayat-ayat yang ada dalam kitab ataupun Quran itu ayat yang berbentuk muhkamat, muhkam. Apa makna muhkam? Dia kata di sini muhkamat maknanya ayat yang nasikhuhu, maknanya ayat yang menasahkan. Kalau mangsuh maknanya mutasyabihat, ayat yang menasahkan, ayat yang membatalkan. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Mana-mana ayat yang kami nasahkan ataupun kami lupakan akan dikau. Nabi ni dia kuat ingatan. Kalau kita kata Imam Syafi'i kuat ingatan kan. Kalau dia baca kitab atau baca Quran, dia tengok dia nak hafal belah kanan, terpandang belah kiri, dah ingat terus. Dia tak hafal lagi macam kita dah hafal tu. Sebab tu dia boleh hafal hadis ribu-ribu. Imam Syafi'i al-a'immatu arba'ah ni memang terhati. Termasuklah semua ulama-ulama hadis kan. Memang terhati, memang kuat ingatan. Adapun Nabi SAW paling kuat ingatan. Tapi kadang-kadang dia lupa ayat. Nabi lupa ini bukan saja-saja dia lupa, dilupakan oleh Allah. Nak menunjukkan bahawa ayat itu telah dimangsuhkan ataupun disebut sebagai dibatalkan. Dia tak ingat, atau Allah Ta'ala datangkan ayat yang lain yang lebih baik daripada ayat itu di sudut hukumnya dan di sudut keperluan masyarakat pada ketika itu. Kadang-kadang ayat itu ada dalam Quran, tapi hukum dia batal. Contohnya apa dia? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua, juzuk yang kedua.
Kalau mereka bertanya, mereka akan bertanya kamu tentang kedudukan hukum arak dan judi. Jadi katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh beritahu, sesungguhnya dosa keduanya lebih besar daripada munafaat keduanya. Maknanya arak dan judi dosa lebih besar daripada munafaat. Maknanya arak ada munafaat, judi ada munafaat. Tetapi munafaatnya kecil nak dibandingkan dengan kemusnahan, nak dibandingkan dengan dosa lebih besar daripada munafaat. Di antara munafaat judi apa dia? Orang main judi, dia tak menang tak apa. Tapi kalau dia menang jadi kaya raya. Orang tikar nama ekor. Tak kena. Tapi sekali kena, dapat puluh ribu, ratus ribu. Maknanya ada tak munafaat? Ada. Tetapi dosa dia lebih besar daripada munafaat. Sebab orang yang main judi ni tak pernah kaya. Siapa yang kaya? Tokey judi. Orang main judi ni tak ada sejarah jadi kaya. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, mudarat je lebih besar. Mana ada sejarah orang main judi ni dia kaya raya? Semuanya miskin semua, susah. Yang duk jadi kaya raya tokey judi. Orang minum arak bukan duk sihat, mabuk, merapu, penin, buat perkara-perkara yang tak senonoh. Kerana apa? Arak itu ummul khaba'ith, ibu kepada segala kemusnahan, keburukan, ibu segala dosa. Jadi pada masa itu, para sahabat dan juga orang Islam boleh minum arak dan boleh main judi lagi. Sebab demo ni memang sebahagian daripadanya, sebahagian besar, memang kaki arak, kaki judi masa zaman jahiliah, masa zaman kafir dulu. Jadi kalau masuk Islam, dengan mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu, hari tu masuk Islam, hari tu haram arak, hari tu haram main judi. Dosa dia lari balik masuk kafir. Semua yang tak boleh masuk Islam ni, arak tak boleh minum, judi tak boleh main, attention. Sedangkan itu kaki menjadi sebatian darah daging bagi orang jahiliah, arak judi ni. Sebab tu Allah Ta'ala terang dulu, bagi amaran dulu tentang bahayanya arak dan judi. Tetapi boleh main judi, boleh minum arak. Sehingga berlalu beberapa masa, beberapa keadaan, beberapa ketika, dekat nak sembahyang maghrib mereka minum arak lagi. Lepas tu jadi imam. Sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa Sayyidina Umar sendiri, bila dia jadi imam, baca ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Apa yang tertinggal situ? La. Perkataan la tu dia lupa kan? Bukan lupa. La satu perkataan, satu huruf je. Tapi oleh kerana mabuk ni tertinggal. Bila dah tengah sembahyang pun duk mabuk lagi, turunnya arahan perintah yang kedua, ayat yang kedua, hukum yang kedua tentang pengharaman arak. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surah An-Nisa. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Sehinggalah kamu sedar apa yang kamu cakap. Maknanya dah tak mabuk, baru sembahyang. Jangan mabuk sembahyang. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Jadi dekat-dekat nak sembahyang, jangan minum arak. Selepas bagi salam, boleh minum. Dah sembahyang dah selesai, lepas bagi salam, boleh minum. Maknanya okey. Tadi boleh minum. Yang kedua, dekat nak sembahyang, jangan minum. Lepas sembahyang, boleh minum. Lama keadaan itu berlalu, sahabat-sahabat pun bila dah beramal, beribadah dengan Allah, hasil daripada amalan dan ibadah itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman pun dah kuat. Andainya didatangkan sesuatu perintah, sesuatu arahan, mereka boleh berhenti, mereka boleh turut sebab iman dah kuat. Mereka mula-mula iman tak apa kuat, goyang lagi. Lalu barulah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, semua kerja syaitan. Hendaklah kamu jauhi, semoga kamu mendapat kejayaan. Tak boleh lah. Jadi maknanya ayat yang mangsuh ini, ada ayat yang dimangsuhkan hukum tetapi dia masih ada dalam Quran.
Yang kedua, ada yang dimangsuhkan dalam Quran pun tak ada. Kita jumpa dalam mana? Dalam kitab-kitab tafsir. Seperti ay-syaikhatu wa syaikhu iza zaniya farjumuhuma. Perempuan tua yang berzina. Dan juga orang lelaki tua yang berzina, hendaklah kamu rejam keduanya. Ayat ni kamu dah hafal berapa juzuk dalam Quran? 30? No, 30 juzuk. Ayat ni dalam surah apa? Tak ada. Sebab apa tak ada? Kamu dah ingat 30? Ayat ni memang tak ada dalam Quran, dah dibuang, tak dimasukkan kerana telah dibatalkan, digantikan dengan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, hendaklah disebat keduanya 100 kali sebatan. Maknanya batal ayat itu di sudut tulisan pun tak ada dalam Quran. Tadi tulisan ada, hukum dia dibatalkan. Jadi kesimpulan yang nak diceritakan di sini bahawa sebahagian daripada pendapat ulama tafsir, lebih-lebih lagi ulama tafsir daripada kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan bahawa ayat yang dimangsuhkan itulah ayat mutasyabihat. Bukan Ar-Rahmanu ala arsy istawa yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa jaa rabbuka. Bukan ayat itu. Bukan ayat yang berkaitan dengan tangan, istiwa, mata dan sebagainya. Hak tu bagi mereka, ayat itu maknanya ayat muhkam, terang makna tangan. Tetapi bukan anggota tangan, makna tangan tu tahu. Istawa tahu. Bagi mereka bukan itu ayat mutasyabihat. Kalau kita baca di dalam tafsir Qurtubi, mula-mula disebut sebagaimana biasa, iaitu muhkamat ini, dia kata daripada Quran, ma'urif wa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiruhu. Sesuatu ayat yang kita tahu tafsirannya, maknanya, huraiannya. Jelas. Lebih-lebih lagi tentang halal haram. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat 4, ayat 3 surah apa? Surah Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu makan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tak sebut nama Allah, sebut apa? Bismillati wal Uzza. Dengan nama berhala Lata dan berhala Uzza. Berhala ni banyak, 360 berhala di zaman jahiliah. Dalam Kaabah, di keliling Kaabah. Berhala yang paling besar Lata wa Uzza. Besar sekali. Tokong yang paling besar. Bila mereka nak sembelih seekor binatang, kibas ke kambing ke unta, sebut nama berhala tu Tuhan. Bismillati wal Uzza. Dengan nama Tuhan Lata dan Uzza. Bukan dengan Bismillah. Bukan sebut nama Allah. Jadi binatang tu tak dimakan. Jadi bila ayat itu terang halal haram, maka itu dipanggil ayat muhkam. Begitu juga aqimus salah, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kamu berpuasa. Diwajibkan kamu sembahyang. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Boleh faham kan? Allah Taala suruh sembahyang, faham. Suruh puasa, faham. Suruh tunaikan zakat, faham. Itulah ayat yang dipanggil ayat muhkam. Sebahagian daripada maksud ayat muhkam begitu. Wal mutasyabih ma lam yakun li ahadin ila ilmihi. Mutasyabih pula tak ada orang yang boleh faham tentang pengetahuannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apanya? Seperti apa? Wa qala ba'dhum wa dzalika mislu waqtil qiyamis saah. Sebahagian daripadanya waktu berlakunya kiamat. Siapa tahu daripada kalangan kita bila kiamat? Tahu tak? Jadi, bila ilmu kita tak tahu, kita tak ada maklumat tentang bilakah tarikh berlaku kiamat, maka itulah ayat mutasyabihat. Sebab tak tahu tafsiran, tak tahu tentang bilanya berlaku. Tengok apa dia Imam Qurtubi kata apa dia?
Sebahagian mereka kata wadzalika mislu waqti qiyamis saah wa khuruji wa khuruju ya'juj wal ma'juj. Ya'juj dan ma'juj keluar bila? Tak tahu juga. Itu mutasyabihat. Bukan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Bukan ayat yang berkaitan dengan tangan, mata dan sebagainya. Wad Dajjal, dan juga Dajjal. Wa Isa. Bila Nabi Isa? Kan Nabi Isa naik ke langit kan? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sambung apa dia? Wa innal ladzi lagi? Wa ma qataluhu bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa naik ke langit. Hampir kiamat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak turunkan pula Nabi Isa. Dia nak bunuh apa dia orang Yahudi, orang-orang kafir kan. Jadi bila tarikh turun? Tak tahu. Itulah dipanggil mutasyabihat. Bila keluarnya Dajjal, bila berlakunya kiamat, dan turunnya Nabi Isa tak tahu. Wa nahwul hurufil muqatta'ati fi awali suwar. Begitu juga huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah. Itulah ayat mutasyabihat. Pendapat sebahagian daripada ulama yang dinakalkan oleh Imam Qurtubi. Qultu, tengok di sini. Imam Qurtubi kata apa? Imam Qurtubi ni orang kuat Asy'ariyah sebagaimana Imam Suyuti. Tetapi ulama ni dia adil, dia jujur dengan ilmu. Dia pegang sesuatu aliran, sesuatu pegangan itu bab lain. Hak dia hurai semua. Hak dia syarah semua. Macam Imam Qurtubi sebut dalam tempat yang lain. Dia kata orang salaf ni wa kana salafus salih salaful awwalu wa kana salaful awwalu. Bahawa golongan salaf yang terdahulu dia kata apa dia? La yaquluna bi nafi jihati wa la yantiquna bidzalik. Balhum wal kafatu bi isbatiha. Golongan salaf itu mereka tidak menafikan jihad, bahkan mereka isbatkan jihad. Sedangkan bagi ulama-ulama khalaf tak boleh isbatkan jihad bagi Allah. Jihad tu baru. Kalau kata Allah Ta'ala berjihad, jihad ni maknanya arah. Kalau kita kata arah atas tu baru. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala berhajat dengan yang baru. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya beberapa ulama-ulama ni, semua ulama berpendirian begitu, sama ada Imam Suyuti, dia kuat pegang kepada Asy'ariyah, akidah khalaf, tetapi dia juga menakalkan pendapat ulama-ulama salaf secara jujur. Begitu juga Imam Qurtubi. Dia adalah orang yang berpegang kepada Asy'ariyah. Dia menakalkan pendapat ulama-ulama salaf juga secara jujur. Tengok ulama. Dia pegang, itu cerita lain. Hak dia hurai, semua pandangan. Lalu dia kata apa? Qultu hadza ahsanu ma qila fil mutasyabih. Inilah pendapat yang paling, aku kata, pendapat aku, inilah paling baik sesuatu yang disebut tentang ayat mutasyabihat. Apa dia yang paling baik? Bila berlakunya kiamat, bila turunnya Nabi Isa, bila turunnya Ya'juj dan Ma'juj, dan huruf muqatta'ah fi awali suwar, inilah ayat mutasyabihat. Itu pendapat yang paling baik. Bukan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim, tajri bi a'yunina. Wajah Arabuka. Yang tu bukan. Yang tu orang faham. Tengok. Jujurnya para ulama ini. Jadi kita kena belajarlah daripada kejujuran ulama ini untuk cerita. Kita pegang, itu bab lain. Kita ada pendirian kita, ada manhaj kita. Tetapi di dalam nak menyampaikan, nak menceritakan, nak terangkan, nak mengajar, kena cerita semua supaya orang tak kelahi. Kalau cerita sekat-sekat orang balah, lu cerita apa yang menjadi pegangan kita sahaja. Apa yang menjadi pendirian kita sahaja. Jadi kelahi. Tambah-tambah pula kalau kita Tok Guru, orang pegang cakap kita, Tok Guru aku kata macam ni. Dia cerita satu pendapat lah. Pendapat yang menyokong pegangan dia. Jadi selain daripada pendapat yang dia pegang, walaupun ada dalam kitab, orang kata salah. Jadi tengok ulama dia jujur dengan ilmu. Jadi kita tengok kitab apa lagi? Ini berat ni. Dia ni ada kot
4 kilo ni. Mukhtasar Jami' fi bayani wujuhi tafsir wa asbabit tanzil. Yang ni pula ada cerita 8 pandangan ulama tentang ayat mutasyabihat. Yang pertama dia kata ayat yang dimangsухkan. Yang kedua, dia kata annahu ma lam yakun lil ulama'i ila ma'rifatihi sabilun ka qiyamis sa'ah. Yang pertamanya hari kiamat. Bila berlaku? Ini pun termasuk di dalam ayat mutasyabihat. Yang ketiganya huruful muqatta'ah. Sebagaimana tadi juga. Yang keempatnya ayat yang menjadi istabahat ma'ani, ayat yang menjadi kesamaran maknanya. Termasuklah Ar-Rahman wa ala asyistawa, termasuk juga. Yang kelima, ayat yang selalu berulang-ulang, kalimah yang berulang-ulang di dalam Al-Quran, itu juga mutasyabihat. Ayat yang keenam, sesuatu ayat yang diihtimalkan dengan berbagai-bagai makna, berbagai-bagai maksud. Yang ketujuh, cerita-cerita dan contoh-contoh dalam Al-Quran. Kan dalam Al-Quran ni ada kisah kan? Kisah sunnah nabiyin, kisah-kisah, contoh-contoh dalam Al-Quran. Hak tu semua ayat mutasyabihat. Contohnya ayat apa dia? Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru. Ayat tu juga mutasyabihat. Sebab ayat contoh. Yang ketujuh ni dia kata apa dia? Contoh-contoh dan juga kisah-kisah dalam Al-Quran itu mutasyabihat. Yang ke-8, ma ishtabaha bainal halali wal haram, sesuatu hukum yang tak tahu halal haram. Tak jelas, tak jelas. Hak tu juga dipanggil ayat mutasyabihat. Ala kulli hal, secara kesimpulan, di dalam mentafsirkan maksud dan juga makna ayat mutasyabihat ini banyak pandangan ulama. Ini baru kita buka 4 buah kitab dah berpuluh-puluh pandangan. Kalau kita buka banyak lagi kita jumpa banyak. Jadi tidaklah sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan manusia, kebanyakan orang mengaji akidah ni, ayat mutasyabihat yang tu je. Bat tangan, mata, Allah Ta'ala istawa, taharas, hadis yang berkaitan dengan kaki Allah dan juga jari jemari Allah, hak tu mutasyabihat. Tak, banyak lagi pendapat-pendapat ulama. Jadi oleh kerana itu, kalau ada di kalangan ulama ataupun pandangan mana-mana individu kata ayat-ayat sifat bukan ayat mutasyabihat, tu boleh terima, tak ada masalah. Sebab sebahagian ulama memang dapat faham ayat-ayat tersebut, yakni ayat sifat itu dengan jelas. Bagi mereka bukanlah merupakan ayat mutasyabihat. Jadi kita jangan duk berkerah, ni ayat mutasyabihat tak boleh pegang zahir. Ini ayat mutasyabihat tak boleh pegang zahir. Hak tu yang diduk ratib, diduk ulang, diduk zikir. Ayat mutasyabihat tak boleh pegang zahir. Padahalnya sebagian ulama kata ayat tu bukan ayat mutasyabihat. Bila bukan ayat mutasyabihat, boleh pegang zahir. Jadi khilaflah ulama di dalam mentafsirkan apakah ini maksudkan ayat mutasyabihat dengan beberapa pendapat yang telah dikemukakan tadi. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.